Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Sekejap sebelum kita bersembang, saya nak share link live ni. Okey. Sekejap. Okey. Sorry tadi ada gangguan lain sikit. So, topik malam ni kita nak sembang tentang mandi garam. Apa kaitan mandi garam dengan emosi? Betul ke dengan mandi garam ni boleh ikhtiar untuk kita urus emosi dengan lebih baik kan? Okay, sebelum kita bagi conclusion, betul ke dia boleh ikhtiar jaga untuk kita boleh urus emosi dengan lebih baik? Kita kena berkenalan dulu dengan garam. Garam yang kita nak buat mandian tu, dia datang dari mana? Macam mana dia terbentuk? Apa kandungan dia, khasiat dia, apa kebaikan yang dia boleh bagi dekat tubuh badan kita. So, ini garam Aura Rezeki botol merah. Garam ni dia ada campuran dengan pati bunga mawar merah. So, sebab tu dia warna merah. And then, kalau tengok dia punya apa ni, botol kan, ada gambar bunga mawar merah. So, kita tengok macam mana dia punya garam dia. Okay. Hai, siapa tu? Bagi love sikit. Okay. Ini garam Aura Rezeki yang botol merah. Tengok dia punya apa ni? Garam tu sendiri pun dia warna merah-merah lah kan, sebab dia garam warna botol merah kan. Actually warna merah ni dia datang daripada apa ni? Kita dicampur dengan pati bunga mawar merah. Sebab tu dia bagi warna merah juga. Satu lagi sebabnya merah ni dia sama warna dengan kita punya pusat tenaga dekat area peranakan kita. Nama dia Sacral Chakra Point. Dia tempat untuk mengawal emosi. Actually dekat badan kita ni kan ada tujuh pusat tenaga dalam badan kita. First kita punya crown, dari atas lah kan, crown, and then kita ada third eye, lepas tu kita ada throat, kita ada heart, kita ada sacral, kita ada solar plexus dulu, lepas tu kita ada sacral, dan kita ada root. Root adalah bawah sekali, ground untuk grounding, lebih pada grounding.
So, datang dari mana garam ni? Datang dari mana? Tak boleh ke kalau kita guna garam yang kita guna untuk masak kat dapur tu kan, untuk mandi garam? Tak, actually boleh je kalau nak mandi dengan mandi garam yang kita guna untuk masak pun. Tapi kita kena tahu apa yang membezakan garam masakan kat dapur, garam kasar, garam halus yang kita guna kat dapur tu dengan garam yang kita guna untuk mandi ni. Satu beza dia adalah garam kat dapur tu dia dari laut. Dia proses pembentukan dia adalah daripada laut. Dia masin, sama juga. Dia masin macam ni. Tapi kalau nak ikutkan, kalau korang rasa lah kan. Hai, Wan Syarida. Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa lagi? Ada seorang lagi ni tengah tengok juga ni. Hai, Emiza Nordin. Terima kasih masuk. Alhamdulillah. Ada juga orang masuk malam ni. Kalau tidak, kita bersama seorang-seorang. Okey, so kita kembali balik kepada garam ni. Garam Himalaya ni, terutama yang keluaran Aura Rezeki ni, dia kualiti, satu kualiti dia memang baik lah. Kalau korang tengok dia punya tekstur dia sangat cantik. Cantik, bersih, jernih. Daya sebelum ni pernah lah try garam yang lain, tapi bila buka saja bekas ni, kita boleh tahu memang sangat berbeza. Sangat berbeza. First dari segi bersih. Bersih tu maksudnya setengah garam kalau korang belilah kan, dia banyak habuk dalam tu kan, jadi dia tak bersih. Yang ni satu dia bersih, jernih, crystallize. Crystal lah, macam crystal tu tengok. Ada yang macam merah-merah sikit kan, ada yang crystal tu see-through tu. Kalau korang tengok, even ni daripada yang botol merah. Kalau dia macam ni lah, nak tahu bila kita mandi ni kan, garam ni dia lagi baik kualiti garam tu. Dia sebenarnya dia lagi berkesan untuk diri kita. Pasal apa benda tu macam tu? Orang faham kan? Dia macam ni, garam ni dulu dia datang daripada pegunungan Himalaya tau, dekat Pakistan tu. Dulu pegunungan ni dia hanyalah air daripada sungai, terusan macam tu saja. Tapi disebabkan beribu-ribu tahun tenaga alam yang tinggi, dalam masa yang panjang tu terbentuknya bukit, gunung ganang yang sekarang ni membentuk pegunungan Himalaya yang besar tu tau. Pegunungan Himalaya tu Gunung Everest tau. Ada setengah orang tak tahu tau pegunungan Himalaya tu Gunung Everest. So ni dari Habak. Hai Fika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni kita masuk live awal sikit lah sebab dah ramai orang live malam semua kan. Jadi live awal sikit, jadi boleh lepas ni nak mandi-mandi tidur yang senang. So tadi dah cakap macam mana terbentuknya pegunungan Himalaya tu. So dekat pegunungan tu dia disebabkan dia terlalu besar, kita kena bahagikan partition tau. Partition dekat area bawah, area tengah dengan area atas. So garam daripada Aura Rezeki ni, yang Aura Rezeki guna ni adalah garam daripada layer-layer atas. Maksudnya dia punya tenaga alam yang tersimpan di dalam garam ni adalah lebih tinggi berbanding daripada garam yang kita ambil di pusat perlombongan dekat area bawah atau area tengah. So dari segi tenaga alam tu saja pun dah tinggi sangat-sangat. Bila tenaga alam lebih tinggi, dia dapat menyimpan energi yang lebih banyak.
Maksudnya bila kita mandi garam, kita sertakan niat kan. Kita cakap dengan ayat garam kita tu kan. Kan garam, air, bunga mawar kan. 3 ni adalah penyerap energi yang terbaik. So bila kita bercakap dengan air garam tu, words tu adalah tenaga yang kita bagi dekat dia. Jadi dia lebih mudah untuk menyimpan tenaga tu dekat dalam garam ni. And then kita guna air tu untuk mandi. So tadi saya cakap pasal pembentukan badan dia kan. So kita tengok dari segi dia punya khasiat. Khasiat dia, garam yang terbentuk daripada pegunungan ni dia tak sama tau dengan garam yang terbentuk daripada laut. Satu memanglah sama masin. Satu lagi sebenarnya kalau korang yang tengok ni pernah rasa garam Himalaya ni, dia tak semasin garam yang dari laut. Satu lagi, kalau bila kita guna untuk mandi, dia tak melekit. Dan dia tak menyakitkan. Wangi sangat. Wangi pati mawar merah. Sebab garam yang botol merah ni adalah campuran daripada pati mawar merah. Mawar merah tu sendiri adalah penyerap energi yang terbaik juga. Kalau nak ikutkan dari segi bunga-bunga dah kan. Bunga mawar ni dia menyerap tenaga cahaya matahari paling banyak berbanding bunga-bunga lain. Sebab tu kalau korang nak mandi bunga, nak pergi spa kan, bunga mawar ni yang ada campuran bunga mawar ni, dia akan kos lebih tinggi berbanding bunga-bunga lain. Even masa Valentine's Day pun kan, korang boleh tengok harga bunga mawar tu boleh naik sampai 2 kali ganda. Ataupun kalau bukan waktu Valentine pun, dia punya harga bunga tu sendiri memang lebih mahal daripada bunga lain. Kalau kat Alostak ni RM2.50. Sebab Daya dulu suka juga buat kerja beli-beli bunga ni. Jadi Daya tahu lah benda tu. So, apa kaitan mandi garam dengan emosi? Okay, kalau awak-awak semua yang tengok live ni kan, pernah belajar lah tentang kita punya pusat tenaga dalam badan kita. Kita punya pusat tenaga utama, kita ada 7 pusat tenaga utama. Kalau dari bawah, root, and then lepas tu kita ada sacral, and then kita ada solar plexus, lepas tu kita ada heart, kita ada throat, kita ada third eye. Ada orang panggil third eye je lah, senang. And then kita ada crown. So, apa kena-mengena dia dengan emosi? Betul ke mandi garam ni boleh tiar emosi? Actually, warna pusat tenaga kita dekat area emosi, iaitu sacral chakra kita. Sacral chakra adalah tempat yang mengawal emosi diri kita. Warna dia adalah sama dengan warna garam ni. Warna oren kemerah-merahan. Bila kita mandi garam ni kan, kita sertakan niat kan. Kita cakap, katalah waktu kita stres kan, kita mandi garam, kita masukkan 3 scoop garam dekat dalam air. Macam Daya pakai 3 scoop. 3 scoop, memang dia ada sediakan scoop dah, so tak perlu nak cari scoop tempat lain dah. Masukkan 3 scoop. Kenapa kita guna 3 scoop? Sebab lebih elok kita guna angka ganjil berbanding angka genap kan. So kita cakap dengan air garam tu, kita gaul arah lawan jam. Kita cakap, ya Allah, sebab mandi garam ni kau buanglah segala benda-benda negatif dalam diri aku ni. Bagilah benda-benda yang positif saja.
Kan Daya cakap tadi, garam ni adalah salah satu benda yang menyerap energi. Hai Mother. Sekian pula Mother. Hai Mother, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, Daya cerita pasal garam aura rezeki. Apa kaitan dia dengan emosi malam ni? So, tadi Daya cakap, warna garam aura rezeki ni dia sama warna dengan kita punya pusat tenaga utama yang mengawal kita punya emosi. Iaitu dekat bahagian sakral chakra kita, dekat area peranakan. Okey. Tadi Daya ada cakap juga, garam, air, bunga mawar. 3 benda ni adalah benda yang senang menyerap energi. Dia menyerap energi dengan sangat banyak. Tambah pula bila kualiti garam adalah lebih elok, lebih cantik, lebih bersih, tenaga alam dia lebih tinggi yang terkandung dalam dia. Sebab garam aura rezeki ni, dia semuanya diambil daripada layer-layer atas pegunungan Himalaya tu kan. Jadi memang kualiti dia sendiri pun dah elok dah. Itu kita tak termasuk lagi dengan dia ada campuran bunga mawar, pati bunga mawar. Pati bunga mawar tu sendiri adalah penyerap energi yang terbaik. Dia menyerap tenaga matahari yang sangat banyak berbanding bunga-bunga lain. Sebab tu kalau korang perasan, even mandi bunga pun banyak yang guna bunga mawar. Tak gunalah bunga-bunga lain. Kalau ada pun ada lah, tapi bunga mawar ni adalah bunga utama yang perlu ada. Okey Mother, baik, boleh. Sekejap lagi Daya bubur. So, okey. So macam tadi Daya cakap kan, bila kita mandi kita bubur 3 scoop. 1, 2, 3. 3 macam ni. Dulu Daya tak tahu 3. Dulu Daya mandi berdua saja. Lepas tu lately ni baru start pakai 3. Jadi bila pakai 3 tu memang boleh rasa dia punya perbezaan dia tu. Memang sekarang Daya tahu dah kena pakai 3. Tak ada pakai 2. Kita mandi. Nak mandi pukul berapa pun tak apa sebenarnya. Tak kisah pun. Tak adalah cakap kena mandi pukul 2 pagi ke baru berkesan. Tak apa. Nak mandi pukul berapa ikut keselesaan kita. Tapi semakin pagi, semakin awal kita mandi, kesan dia akan lebih cepat. Kita akan lebih rasa dengan cepat. Healing dia tu akan berlaku dengan lebih pantas. Sebab waktu pagi ni tenaga alam warna biru, kita punya thyroid kan, dia semakin tinggi, semakin optimum. Terima kasih Mother. Nak live malam ni kena cantik sikit. Aduh. Selamat malam. Jadi kalau kita boleh, kita bangun awal, kita mandi garam dulu, lepas tu baru kita solat subuh. Sebab apa? Sebab bila kita mandi garam, kalau kita mampulah kan nak mandi garam sebelum subuh tu, sebenarnya satu kesan dia lebih optimum sebab tenaga alam masa tu paling tinggi. Satu lagi sebab bila kita mandi garam, kita macam clear kan kita punya fikiran, kita bagi diri kita lebih tenang kan. Lepas tu kita mandi, semayang pula. Jadi apa yang kita cakap dalam solat kita, dalam doa kita, benda tu insya-Allah dia lebih mudah untuk kita rasa dekat hati kita. Dan apa yang kita rasa tu sebenarnya paling mudah untuk dimakbulkan. Sebab tu Daya ada baca somewhere lah sebelum ni. Sebab tu orang kata solat tahajud tu dia adalah lebih baik daripada semua isi di dunia ni. Bukan macam tu lah dia punya ayat dia. Daya pun tak pernah ingat sangat kan. Macam tu lah. So kalau orang duk PM Daya kan, nak ikhtiar emosi ni kan, Daya akan tengok dululah dia cerita macam mana. Dan Daya
majoriti Daya memang akan suggest untuk pakai yang merah ni dulu. Sebab apa? Satu, sebab yang merah ni dia apa ni? Dia campuran parti mawar merah. Parti mawar merah tu macam Daya cakap dah tadi. Kalau dibandingkan semua bunga merah ni dia menyerap tenaga matahari paling banyak kan. So kita akan lebih rasa lah. Tambah pula orang tu tak pernah mandi lagi kan. Kita mandi dulu. Garam yang Aura Rezeki ni 2 botol cukup untuk 14 hari. Tu baru 14 hari. Lepas tu kalau nak sambung bagi cukup 21 hari, Daya akan suggest untuk ambil yang botol hitam. Sebab botol hitam tu dia akan, bila kita mandi ni untuk 14 hari, dia lebih kurang macam kita detox tau badan kita. Jadi lepas kita dah boleh detox, kita akan guna yang warna hitam tu pula untuk stablekan ke semua sekali pusat tenaga dalam badan kita. Macam Daya cakap tadi, kita ada 7 kan semua. Yang merah ni dia target terus kepada kita punya pusat tenaga yang mengawal emosi kita, iaitu di bahagian peranakan. Saya ada gambar nak tunjuk sekejap. Aduh. Sekejap Kalau korang ingat Daya tipu ke kan? Jadi kita akan tunjuk bukti. Sorry lah malam ni macam tak terurus sikit. Lama tak online kan, jadi kita macam ni lah senang Daya tunjuk yang ni. Kita ada 7 pusat tenaga utama ni kat sini. Sakral kita yang mengawal emosi, warna oranye. Sama warna dia dengan warna garam yang warna botol merah ni. Kalau korang buka ni, memang bau dia saja pun sangat wangi. Wangi sangat. Dia bukan bau mawar yang macam bau India tu tau. Sebab dulu Daya pernah juga terbeli yang bau dia macam tu. Mama Daya memang tak suka. Setiap kali kalau Daya mandi macam tu kan, dia katanya bau India mana Jadi yang ni dia tak bau macam tu. Yang ni dia sangat eksklusif bau dia. Parti mawar dia saja pun diimport daripada Switzerland. Dekat dunia ni ada 2 tempat saja yang keluarkan parti mawar yang kita punya garam Aura Rezeki ni guna. Satu kat Switzerland, satu lagi Daya tak ingat kat mana. Yang Daya tahu dekat Switzerland sebab Mada pernah cakap hari tu. So, korang pernah mandi garam tak? Tak Rosak gigi tau. Daya dah dekat 2 tahun kot mandi garam ni. Walaupun ada waktu yang pernah skip, tapi Daya perasan bila waktu skip tu kita akan nak cari balik garam ni. Sebab kita akan perasan yang bila kita mandi garam, kita lebih mudah mengawal emosi. Mudah mengawal emosi tu tak sama dengan tak ada masalah. Tapi kalau korang mandi garam, korang akan perasan disebabkan kita boleh mengurus emosi tu dengan lebih baik. Sebenarnya banyak benda yang tak perlu berlaku, kita boleh elakkan. Itu maksud dia urus emosi. Urus emosi tu dia tak sama dengan tak ada masalah. Masalah tetap ada sebab kita manusia. Kita tiap-tiap hari kita buat kerja, tiap-tiap hari
kita melayan suami, tiap-tiap hari kita memasak, tiap-tiap hari kita jaga anak, tiap-tiap hari kita buat apa ni, kemas rumah, tiap-tiap hari kita melipat baju. Disebabkan benda-benda tu, kita kadang-kadang kita sebab banyak kerja kadang-kadang nak buat kan, jadi kita jadi terganggu lah sikit. Jadi bila kita mandi garam, kita akan jadi lebih relax. Kita boleh buat banyak kerja kita dengan lebih tenang. Dan sebenarnya bila kita boleh buat kerja kita dengan lebih tenang, kita dapat settlekan banyak kerja kita dengan lebih mudah, tanpa perlu nak rasa stres, tanpa perlu nak rasa kalang kabut, tanpa perlu nak termis yang ni. Lepas tu kita jadi stres kan kalau kita termis macam-macam kan. Jadi bila kita boleh buat banyak benda dengan relax, smooth, kita boleh settlekan banyak benda dengan baik. Itulah sebenarnya kenapa mandi garam ni boleh membantu kita mengurus emosi. Sebab bila kita mandi garam ni, kita recharge badan kita. Kalau korang perasan, kita ni bila kita marah, kita sebenarnya kita letih, penat. Bila kita letih dan penat tu, kita jadi senang trigger dengan banyak benda yang boleh mengganggu kita lah. So, bila kita mandi garam ni dia beri dia membekalkan ion-ion negatif dekat badan kita. Sebab bila dia bekalkan ion negatif dekat badan kita, badan kita ni penat sebab banyak ion positif tau. Ion positif ni datang dari mana? Datang daripada alat-alat elektronik yang kita pakai hari-hari. Handphone, aircon, ring light ke kan? Ataupun petik ais. Apa saja yang kita guna alat elektronik, semuanya akan memberi ion positif dekat badan kita. Bila ion positif banyak dekat badan kita, dekat udara kita sekeliling, kita akan jadi mudah lesu, penat. Kalau korang perasan, even bila kita tidur, kita dah tidur 8 jam contohnya. Tambah pula sekarang waktu COVID ni kan, kita tak pergi mana, duduk dalam rumah saja. Rumah ni, bila kita tak keluar, kalau macam hujan ke kat luar kan, ataupun daripada alam semula jadi kan, ion negatif yang datang daripada nature tu tak boleh nak masuk tau dalam rumah, sebab kita duduk di dalam rumah yang ada dinding, jadi dia tertutup. Jadi bila tertutup ni, tak boleh nak berlaku penetralan ion positif dengan ion negatif. Sebab tu kita jadi stres, kita jadi mudah nak marah-marah. Jadi salah satu cara adalah kita mandi garam. Kita mandi garam ataupun kita pasang lampu garam. Macam kat belakang Daya tu ada lampu garam Love. Tak pernah nampak Love tu kan. Dekat depan Daya ni ada lampu garam Teh. Ni Daya berangkat ni, penat. So, kita ikhtiarlah mandi garam. Daya bukan apa nak share ni, sebab Daya sendiri pun pernah rasa benda ni. Jadi Daya rasa ni adalah satu benda yang Daya perlu cerita dekat orang, supaya orang nak berikhtiar. Tapi Daya tak boleh nak bagi free, sebab Daya pun keluarkan modal juga. Jadi kalau nak berikhtiar, kita kena keluar modal sikit lah. Kita cuba mandi garam 21 hari. Pasal apa 21 hari? Sebab 21 hari tu adalah kitaran jangka hayat untuk sel-sel badan kita. Kulit kita, sel badan kita setiap 21 hari dia akan recycle dengan sel-sel baru. Jadi bila dia recycle, kita tak mau dia recycle saja dengan sel baru yang macam dulu. Kita nak ketuk-ketuk sel-sel badan kita tu supaya lebih
bersemangat, lebih aktif, lebih bersemangat lah supaya dia bangun. Dia bila kita lebih bersemangat ni, cuba bayangkan bila kita niatkan benda-benda elok lagi dekat air garam kita kan, kita sebenarnya reprogram balik kita punya DNA sel-sel kita supaya faham benda baru, benda yang dia tak faham sebelum ni sebab dia tidur lama kan. Jadi kita mandi garam, kita sertakan niat. Apa yang Dayah selalu cakap lah dekat semua yang beli garam mandian dekat Dayah, masa sertakan niat tu, kita masukkan sekali feel dia, rasa dia tu. Kita cakap dengan ayat garam tu dengan penuh perasaan. Kita cakap, Ya Allah, buanglah semua benda negatif dalam diri aku ni, Ya Allah. Berilah yang positif-positif saja. Permudahkanlah urusanku, permudahkanlah rezekiku. Berilah kebahagiaan untukku di dunia dan di akhirat. Cakap macam tu. Bila kita masukkan feel dalam air garam kita tu, kesan dia memang sangat cepat. Kesan dia akan lebih cepat tanpa kita, kesan dia akan lebih cepat berbanding tanpa kita masukkan feel. Ataupun kadang-kadang kita just mandi saja macam tu, tak masukkan niat kan. Jadi dia lambat sikit lah. Sebab kita mandi tak tahu kita niat apa. Sebab kita ikut orang saja. Jadi ni Dayah ajar cara untuk mandi dengan niat supaya kesan dia lebih cepat. Sebab garam ni dia bersifat menyerap energi. Dia merakam apa yang kita cakap, perkataan yang kita keluarkan tu. Sebab tu bila kita nak bercakap dengan air, tambah pula dengan air garam, dengan air yang kita minum kan, kita kena sebut perkataan yang elok-elok berbanding perkataan yang tak elok. Tak elok tu maksudnya kita twistkan perkataan tak elok tu bagi sentence dia jadi elok. Sebab tu kita kena guna perkataan macam terima kasih banyaknya rezeki yang kau berikan kepadaku, Ya Allah. Terima kasih kau hadirkan ramai orang supaya aku dapat memberi, agar urusanku dipermudahkan lagi. Terima kasih banyaknya rezeki yang kau bagi ke aku supaya aku boleh memberi kepada orang lain yang memerlukan. Kita kena cakap macam tu. Sebab apa? Sebab kita kena rasa yang rezeki tu banyak untuk kita. Kita kena rasa apa saja yang Allah bagi dekat kita adalah satu nikmat yang akan memberi kebaikan kepada diri kita. Bila kita rasa macam tu, benda tu yang kita akan tarik. Sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya adalah makhluk yang menarik banyak benda datang dekat diri kita. Bila kita ikhtiar mandi garam, kita sebenarnya memperbetulkan kita punya aura diri, kita punya daya tarikan diri kita. Itu akan membuatkan banyak benda yang kita cakap, fikir lepas ni akan lebih mudah datang dalam hidup kita. Sebab tu kita kena fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, tengok yang baik-baik, baca benda yang baik-baik, sebut perkataan yang baik-baik. Sebab semua tu sebenarnya adalah doa. Doa yang kadang-kadang kita tak sedar pun yang kita sebenarnya sedang berdoa tentang benda tu. Banyak pula ceramah malam ni. Tak apalah. Jadi bila kita mandi garam ni, kita ikhtiar untuk recharge badan kita. Kita nak buang emosi stres tu. Kita berdoa sebenarnya. Bukanlah kita berdoa dekat air garam tu maksudnya kita mengagungkan garam ni sebagai pemberi tu. Tak. Yang memberi tu Allah. Sebab tu bila kita berdoa, kita sebut terima kasih Allah. Bukan terima kasih garam. Terima kasih Allah. Banyaknya rezeki yang kau bagi dekat aku.
Sebab kita berterima kasih dekat Allah. Garam ni adalah asbab. Sebab kenapa? Sebab Allah turunkan garam sebagai yang boleh merakam energi yang kita bagi dekat dia. Jadi kita mandi garam hari-hari, at least cukup 21 hari. Memang nak bagi rasa memang kena bagi cukup 21 hari. Sebab kalau tak cukup 21 hari, korang tu memang takkan rasa lah, senang cakap. Jadi kalau beli garam 3 botol kan, mandi sehari, 2 hari, lepas tu skip. Sebenarnya bila aura diri kita dah nak elok, korang berhenti, kita kan sekeliling macam saya cakap tadi, kita guna alat-alat elektronik, tapi kiri kanan handphone, kita punya tablet, aircon kan. Jadi benda tu dia akan merosakkan balik aura diri kita. Sebab benda tu adalah benda yang kita tak boleh nak halang. Sebab tu kita kena ikhtiar mandi garam ni, ikhtiar untuk memperbotolkan kita punya aura diri, kita punya emosi. Bila aura diri kita lebih elok, kita lebih stable lah. Kita punya pusat tenaga yang kontrol emosi kita tu lebih cantik, lebih bulat, lebih stable lah. Maksudnya bila dia lebih stable, kita memang boleh kontrol emosi kita. Kontrol emosi tu, dia bukan tak ada emosi. Bukan tak ada macam saya cakap tadi, bila kita boleh kontrol emosi, kita boleh buat banyak kerja dengan lebih elok kan. Itulah kita mandi garam. Memang elok mandi garam ni. Siapa duk ala store nak dapat kemandian garam, boleh terus PM Daya 017 4700 967. Tapi kalau korang setakat nak try dulu kan, ikutlah korang macam saja nak try, bukan nak kita emosi, bukan, boleh jugalah nak try satu pun. Tapi bagi Dayah, kalau kita betul-betul nak ikhtiar diri kita, paling kurang test 21 hari. Sebab lepas 21 hari tu aura diri kita baru nak elok. Tapi dia bergantung kepada kes lah. Ada setengah orang yang kes dia berat, jadi dia kena bercycle 21 hari cycle tu kan. Sebab Daya pun pernah jugalah kadang-kadang dia punya healing crisis tu sampai 2 minggu. Dia duk rasa lagi sedih tu kan. Sebab bila kita mandi garam ni, tambah pula orang yang tak pernah mandi garam, even Daya pun kadang-kadang ada juga healing crisis sikit. Tambah pula orang yang tak mandi garam, first week selalunya kita memang akan ada healing crisis sikit. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, bila badan kita banyak dengan ion positif, ion yang tak elok. Ion positif adalah ion yang tak elok untuk diri kita tau. Jadi bila banyak sangat tu yang kita jadi stres tadi tu kan, saya cakap kan. So bila kita nak bagi garam kat dia, dia rasa benda yang berlainan daripada yang dia tak pernah rasa sebelum ni. Sebab tu dia jadi healing crisis. Selalunya benda ni berlaku pada minggu pertama sajalah, tapi keep on mandi garam, masuk minggu kedua tu kita akan dah rasa okey sikit. Bila lengkap 21 hari tu, memang terus kita rasa macam new person macam tu, insyaAllah. Dan lebih baik kalau kita continue lagi lah kan. Sebab kita, kalau boleh kita, bila kita nak buat ikhtiar ni, kita nak continuously lah untuk kita punya kehidupan kan. So mandi garam. Daya dulu kalau nak ikutkan, Daya memang start dengan mandi garam merah ni juga. Daya pernah mandi garam yang warna hitam belakang tu, dan yang warna pink. Dulu Daya punya favourite merah dengan hitam.
Tapi disebabkan yang merah ni dia lebih affordable lah kalau nak ikutkan. Jadi Daya memang selalu sangat mandi yang ni. Tapi Daya still akan tukar-tukar lah kadang-kadang ikut kita punya feel masa hari tu kita nak mandi yang mana. Sebab bagi Daya garam ni dia macam boleh panggil kita. Kadang-kadang kita akan rasa macam nak pakai yang warna hitam tu. Kadang-kadang kita akan rasa macam nak pakai yang warna pink tu. Sebab garam ni bagi Daya, instead of kita yang pilih nak guna garam tu, sebenarnya garam tu yang macam memanggil kita untuk guna dia. Sebab dia macam tahu yang kita perlukan dia macam tu. Itu bagi Daya lah. Daya selalu rasa macam tu. Tak kalah kan kalau orang lain kan. Sebab dulu Daya pernah lah grieving dalam masa yang panjang ni. Jadi bila kita bersedih dalam masa yang panjang ni, sebenarnya kita sedang meletakkan diri kita vibrating at low tau, dekat frekuensi yang bawah, which is very dangerous tau sebenarnya. Sebab bila kita selalu bersedih, kita grieving pula dalam tempoh yang panjang, which is tak elok. Sebab benda tu boleh affect kita punya physically, mentally, emotionally kan. So fungsi garam ni adalah bila kita mandi, dia untuk alertkan balik kita punya sel-sel badan tu supaya dia bangun balik, dia ketuk sel-sel kita. Tambah pula kalau yang minum air garam juga. Kalau nak minum air garam, korang tak boleh pakai yang merah ni, korang kena pakai yang warna hijau tu. Yang tu garam natural. Yang tu memang boleh guna untuk makan, untuk minum. Sekejap Daya minum dulu. Itu je lah kot Daya nak live malam ni. Ke berapa dah? Daya ada 2 handphone ni sebenarnya. Ke 11, 13, 14. Daya live ni pakai handphone mama. Sebab handphone Daya yang ni dia punya speaker dia macam ada masalah sikit. Sebab tu kalau korang perasan yang pernah tengok live Daya sebelum ni, dia slow sikit. Even pakai mic pun. Sebab dia punya speaker ada problem. Arfan baling, bila dah banyak-banyak kali kena baling ni, dia jadi masalah lah sikit kan. Nak kena beli handphone baru lah pula lepas ni. Okay lah. Dah 45 minit kot live. Boleh lah. Selamat malam. Nak cakap apa lagi? Mana ni? Daya bukannya kalau nak ikutkan kan, Daya start buat Aura Rezeki ni. Daya start buat Aura Rezeki ni masa PKP ke berapa? PKP kedua kot, macam tu. Tapi sebenarnya kan, kalau nak ikut lah kan, ni Daya tak pernah cakap kat siapa-siapa lagi dah kan. Daya pernah just terfikir saja. Daya memang duk amalkan mandi garam ni lama dah. Daya cuma terfikir saja. Daya terfikir Daya nak seorang, sebab hidup Daya kan masa PKP kita jadi serabut, kita hilang mata pencarian, banyak benda yang kita senang dapat susah dah kan. So kita jadi stres, loss macam tu kan. Memang benda pertama Daya cari garam lah, mandi garam. Tapi actually masa tu memang Daya dah continue balik dah. Cuma masa mula-mula start PKP tu Daya stop sekejap. Jadi bila Daya stop tu, Daya perasan yang susah nak kawal emosi sikit. Jadi sebab tu Daya cari juga garam tu. Tapi main point yang Daya nak cakap ni sebenarnya,
daya terfikir, yang daya nak someone yang macam mother kan, daya punya master stokis kan, daya nak seorang mak yang macam boleh bantu daya, yang macam jadi kita punya manager macam tu. Jadi bila daya buat rezeki ni, daya tak sangka pun sebenarnya mother nak dia macam tu. Dia guide kita daripada tak ada apa kan, sampai kita boleh bercerita tentang garam ni. So apa yang Daya nak cakap kat situ adalah apa yang Daya terfikir saja pun beberapa bulan selepas tu Allah tunaikan. Amazing kan? Amazing. Kalau nak ikutkan pun kan, kalau bila Daya fikir balik kan, sebab Daya baru perasan benda ni kan, apa yang Daya pernah terfikir sebelum ni memang Allah makbulkan, walaupun bukan pada waktu tu, pada waktu yang berlainan. Asbab mandi garam, bukan garam yang beri, tak. Garam ni adalah Allah turunkan sebagai benda yang kita boleh berikhtiar. Sebab satu, kenapa garam ni digunakan untuk perubatan Islam? Kenapa kita guna garam? Kenapa kita tak guna benda lain kan? Sebab salah satunya garam pergunungan, garam yang tambah pula garam Himalaya, gunung Himalaya yang ada banyak tenaga alam ni. Dia punya keupayaan untuk menyimpan tenaga tu tinggi. Tenaga tu apa? Satu, memanglah tenaga tu adalah tenaga alam yang lama, dari sungai, air saja terbentuk pegunungan kan. Satu lagi adalah tenaga daripada apa yang kita cakap. Words tu adalah tenaga. Dia gema yang kita bagi dekat air tu. Apa saja yang kita bagi, dia akan datang balik. Dia menyerap tu sebagai energi. Jadi kita mandi, kita siram. Masa kita siram tu, kita kena bayangkan benda tu. Kita kena bayangkan, terima kasih ya Allah, banyaknya rezeki kau untukku. Kita kena rasa yang rezeki tu banyak sangat. Sebab itu apa yang akan kita tarik nanti. Tu je lah kot malam ni. Nak online, nak live. Sekejap Daya nak kena update live ni. Sekejap macam mana nak buat. Aduh. Bye bye. Siapa dia bye tu? Lama. Sebab Daya tahu, Daya ada kawan-kawan yang ramai sebenarnya yang stres kan waktu COVID ni. Sebab benda so jangan tahu. Daya pun juga. Cuma jangan biarkan stres tu kita stop daripada boleh buat apa yang kita patut buat. Contohnya, kalau macam kita terlalu stres, kadang-kadang kita jadi tak tahu nak buat apa. Kita tak tahu macam mana nak cari jalan penyelesaian. Contohnya macam kita hilang mata pencarian kan. Kadang-kadang sebabkan kita stres sangat, kita sampai berminggu-minggu tak boleh nak bangun tidur kan. Kita tak boleh nak buat kerja dengan baik. Itu maksudnya Daya. Itu apa yang Daya maksudkan dengan pengurusan stres, mengurus emosi dengan lebih baik, supaya kita dapat menjalani
hidup kita dengan lebih baik. Macam mana ni Mada nak tulis hashtag? Sini kot. Bukan. Start saya try dulu. Sebabnya dia guna handphone iPhone, jadi layar ni tak ada sangat nak iPhone ni. Takut nanti kalau dah finish nanti, takut nanti tak boleh nak update pula caption. Start nah. Mana? Nak buat macam mana? Tak boleh. Okay, bye-bye. Terima kasih Kak Sarah. Terima kasih masuk live. Good night. Daya pun nak tutup dah ni. Tapi saya tak jumpa nak bubuh caption tu macam mana. Daya tengah duk fikir. Bye-bye Kak Sarah. Selamat malam. Assalamualaikum. Macam mana nak buat caption? Tak apalah. Kita finish dulu. Lepas tu kita try buat caption. Lepas tu boleh kot. Selamat malam. Esok live lagi kita nak cerita pasal benda lain pula. Nanti kita Daya fikir nak cerita pasal apa. Good night.